Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa malam ni kuliah kita sambung lagi perbincangan kitab Safinatun Najah, matan Safinatun Najah. Dan malam ni kita masuk kepada kaifiat ataupun cara-cara untuk membersihkan najis. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Al-mughallazatu tathuru bi ghusliha sab'an ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turabin tahurin. Dan najis mughallazah itu disucikan dia dengan dibasuhkannya 7 kali. Ba'da izalati ainiha, selepas daripada dibuangkan ain najis mughallazah tadi, ihdahunna biturabin tahurin, salah satu daripada 7 itu menggunakan tanah yang suci. Jadi sekarang kita akan masuk membincangkan satu persatu kaifiat membersihkan najis. Pada kuliah yang sebelum ini kita telah ceritakan jenis-jenis najis. Najis itu terbahagi kepada 3, iaitu najis mughallazah, mukhaffafah dan juga mutawassithah. Dan malam ni kita akan masuk membincangkan kaifiat ataupun cara untuk membersihkan najis. Jadi najis mughallazah ini najis anjing, babi dan keturunan anjing dan babi. Keturunan ini mana anak dia. Sama ada anak dia dengan binatang yang suci ataupun binatang yang sama jenis dengan dia. Contohnya anjing kahwin dengan babi. Keturunan tu anjing atau babi, ataupun anjing tadi kahwin dengan kambing, ataupun babi tadi kahwin dengan kambing. Maka anak daripada perkahwinan itu tadi, dia dikira sebagai anak anjing ataupun anak babi, walaupun yang keluar itu mukanya muka kambing. Misal kata kambing tadi bersetubuh dengan babi, ataupun anjing bersetubuh dengan kambing. Anjing setubuh dengan kambing, keluarnya muka kambing. Tapi dari segi hukumnya adalah hukum anak anjing, walaupun mukanya muka kambing. Sebab genetik dia genetik halal dengan haram. Kambing halal, babi anjing haram. Gabung dua tu. Bila bercampur antara halal dan haram, dia jadi haram. Iza ijtama'al halal wal haramu ghulibal haram. Bila berkampuh ataupun orang kampung panggil kampuh, campur antara yang halal dan yang haram, maka menang hak haram. Dia menang hak haram tuan-tuan semua, dia tak menang hak halal kalau bercampur. Maka kalau muka dia kambing sekalipun, dia dikira hukum anjing. Ni kalau kita tahulah. Tapi payah juga nak tahu tu, tak ada kita cek dia 24 jam. Kambing tu bersetubuh dengan anjing tu. Tapi kalau Arab Badui dia tahu tuan-tuan semua. Sebab itu Arab Badui ni, kata orang yang duduk di tanah Arab Badui ni dia kenal kambing dia itu lebih daripada anak dia. Anak dia pun dia tak kenal. Kau ni anak siapa? Anak bapa lah. Dia tak kenal kadang-kadang. Tapi kambing dia kenal. Oh, ni kambing dah mati, ni umur berapa? Dia alim betul pak kambing. Hari-hari dia duduk dengan kambing. Arab Badui. Jadi mungkin berlakulah di Arab sana tuan-tuan semua, di Malaysia kita ni susah. Kita pun belah kambing pun tak banyak. Kalau Arab tuan-tuan semua belah kambing penuh bukit. Yang jaga kambing dia tu anjing. Jadi kadang-kadang mungkinlah ada hari-hari tu anjing tu naik syekh. Dia pergi setubuh kambing tu tadi. Jadi hukum dia anak anjing. Jadi kalau kambing tadi lahir, anak anjing tadi muka kambing, wajib dibunuh kambing itu tadi. Tak boleh dibiarkan hidup, sebab dia akan menyusahkan orang. Lama-lama orang tak tahu, orang sembelih makan, rupanya makan babi, muka kambing, tapi hukumnya babi. Itu. Hukumnya anjing, mukanya kambing. Kalau dijilatnya,
Yang jilat tu mulutnya mulut kambing, tapi hukumnya jilatan anjing. Itu susah. Baik, masalahnya itu saja. Kita katalah contohnya ada kena tai anjing kat kain kita tadi. Nak bersihkan dia macam mana tuan-tuan semua? Cara nak bersihkan dia kena buang dulu ain dia. Buang ain najis tadi buang. Lepas buang ain najis, baru kita basuh. Bila kita basuh tu tadi 7 kali. Salah satu daripada 7 tu tadi menggunakan air tanah. Katakanlah ada tai anjing kat sini, kita pun basuh, buang tai anjing tadi. Kita basuh, buang tu tadi banyak kali pun, sampai 5-6 kali pun basuh, dari segi kiraannya 1. Itu kena ingat. Sehinggalah dia hilang, tai dia tadi tu hilang. Dah tak ada dah. Itu baru kira 1. Walaupun kita basuh sentar tu sampai 5-6 kali, 7 kali. Tapi dari segi kiraannya 1. Maka bila kira 1, kena tambah lagi 6. Salah satu daripada 6 nak tambah ni, kena pakai air tanah. Bukan tanah, air tanah. Apa beza tanah dengan air tanah? Air tanah tu kita masuk dalam air, dia jadi keruh. Jadi keruh tu tadi dikira air tanah. Jiruh sekali, dah jadi dah. Bukannya nak kena ambil tanah, berketul-ketul tanah liat tu sapu dah. Ada orang dia tak faham, dia ambil tanah liat tu, dia gonyoh. Jadi tebal tanah tu kat situ. Barulah dia jiruh air. Tak, bukan macam tu. Kalau tuan-tuan pergi kat sungai kan sekarang kan keruh semua. Mana ada sungai putih dah. Kan? Banyak orang main balak apa semua. Sungai ni tuan-tuan semua banyak yang berwarna keruh. Jadi tuan-tuan celup tu tadi sekali, kira air tanah kata. Kalau celup 7 kali semua pakai air tanah pun tak ada masalah, sebab dia air mutlak juga. Kita pergi sungai tu air keruh, air tanah. Jadi tak ada air putih lain tu yang kita nak celup dalam tu. Kita celup 7 kali, 1, 2, 3, lepas basuh, lepas hilang air dia tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suci ya. Tak perlu dah air putih pun tak ada masalah. Itu dari segi hukum. Jadi cara basuhnya macam tu, tak ada payah mana, tak ada susah mana. Okey, selesailah basuh najis mughallazah. Kemudian kata dia lagi, wal mukhaffafatu tadhuru bi rashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha. Dan najis mukhaffafah itu bersihnya dengan dipercikkan air ke atasnya serta penuh air tadi. Maknanya kena air semua. Wa izalati ainiha, dan hilang airnya. Najis mukhaffafah ni tuan-tuan semua, najis air kencing. Kanak-kanak lelaki yang tidak makan melainkan susu, yang umurnya kurang daripada 2 tahun. 4 syarat dia. Syarat dia ada 4. Yang pertama air kencing, kanak-kanak air kencing. Kalau tahi, najis mutawasitah, air kencing je. Yang kedua kanak-kanak lelaki. Kalau kanak-kanak perempuan, najis mutawasitah. Dia lahir-lahir tu budak perempuan, najis mutawasitah tu air kencing dia. Yang ketiga, yang tidak makan melainkan susu. Tak kisahlah susu tu susu mak dia ke, susu mak saudara dia ke, susu mak angkat dia ke, mak susuan, susu manusia ke, susu binatang ke, tak kisah. Yang penting dia hanya minum susu, walaupun susu lembu. Jadi mak dia ni, mak ayah dia ni orang kaya, anaknya minum susu kambing hari-hari. Jadi itu kan yang India bawa susu tu kan, pek, dia ambil susu. Itu je anak dia, dia tak makan susu tepung. Jadi susu fresh, tiap-tiap pagi dia minum susu fresh, susu lembu ataupun susu kambing fresh. Yang tu najis mukhaffafah. Tapi kalau dah minum susu tepung, maka dia jadi mutawassithah.
Pasal apa? Pasal susu tepung tadi dia ada bercampur dengan tepung. Dia ada bercampur dengan tepung. Dia ada campuran tepung, dia ada campuran lain-lain lah, lemak apa semuanya banyak lagi lah campur dalam tu. Dia bukan susu tepung, dia bukan susu saja. Dia bercampur dengan benda lain. Dia campur dengan bahan pengawet lah, macam-macam dah tu. Maka baby yang minum susu tepung, susu tepung tak kisahlah susu tepung jenama apa, susu lembu ke susu kambing ke tak kisah, semuanya dah jadi najis mutawassithah, bukan najis mukhaffafah lagi. Jadi rasanya di Malaysia kita ni agak susah nak dapat budak yang najis mukhaffafah. Melainkan 2-3-4 hari pertama itulah, lepas pada tu dia jadi najis mutawassithah. Jadi bila cukup 4 syarat tadi, maka najis dia mukhaffafah. Nak bersihkan dia macam mana? Air kencing kena kat kain ni. Mula-mula kena buang ain dia. Ain tu maknanya fizikal. Bahasa Arab dia panggil ain. Fizikal najis tadi tu kena buang. Macam mana nak buang? Dah air kencing kena perah dia. Perah dia. Itu dia panggil perah. Perah. Sini panggil apa? Tak tahu. Kelantan panggil perah. Pusing gitu, dia turun semua air kencing. Kita pun buka balik. Tak ada nampak kesan. Kalau ada kesan kuning-kuning apa semua, itu tak boleh, kena basuh. Tak boleh pakai renjis. Dia biasanya air kencing najis mukhaffafah ni dia tak kuning, dia putih. Jadi bila kita perah gitu, tak ada air dia. Oh, tak ada, habis. Tak ada nampak kesan. Air tu tak ada. Maka bila tidak ada air, kita pun ambil renjis. Renjis tu berapa banyak? Kena-kena semua najis tadi. Banyak orang dia renjis sekali sam. Okey, tu dia kata. Agama suruh renjis kata dia. Dia tak baca habis kitab. Kitab kata birashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabah. Renjis serta penuh semua. Ghalabah, mana kena penuh. Dia tak boleh renjis sekali, bukan kena semua renjis sekali. Habis tu dia ada orang tanya, ustaz kalau nak renjis semua, baik basuh. Apa beza basuh dengan renjis? Basuh kena mengalir air. Renjis tak mengalir air. Itu beza dari segi fiqh. Kalau kata basuh, makna kena mengalir air. Sebab itu tuan-tuan semua, bila kita kata wuduk, rukun wuduk, basuh muka. Maknanya muka tadi kena basuh dan mengalir air. Sebab tu kalau ada jemaah haji ataupun umrah pergi ke Mekah, dia pakai spray, ambil wuduk. Haji ni bawa spray ni. Dia spray sek 2 kali. Lepas tu dia pun sapu. Air tak tahu ke mana, tak mengalir. Tak sah wuduk tu. Banyak jemaah pergi umrah macam tu perangai dia, Pak. Dia tengok orang beli spray, dia beli spray. Asal orang beli apa, dia beli belakang. Sebab tu laku. Meniaga ke orang nak pergi umrah, dia laku. Cakap apa dia akan beli. Dia bagus ni spray ni. Dia tanya nak buat apa Ustaz? Ni nak spray masa kalau batal wuduk senang. Nak. Nak lalu. Wesley ni bagus ni kata. Apa Wesley ni? Kalau kita sa'i ni mudah pecah kaki. Sapu ni bagus. Nak belakang tu. Jual apa pun laku. Kaca putih pun laku. Dia tanya nak buat apa kaca putih? Payah lapar sana tak jumpa makan. Nak belakang. Itu mudahnya bahasa. Jadi tuan-tuan semua, kalau beli spray itu tak ada masalah, belilah. Tak beli pun tak apa. Nak ambil wuduk kat tempat lain pun boleh. Tapi kalau beli spray, bukan semata-mata beli, kena faham cara nak guna. Caranya ialah kena bagi mengalir. Sama ada spray banyak kat muka, sam. Kalau saya tarik itu, biar dia mengalir, menitik air, tak turun ke bawah. Ataupun suruh orang spray, tak ada kat tangan, agak banyak air tu, sapu kat muka. Macam tu. Bukan kata spray 1, 2, 3 dah memadai, dah. Itu sapu nama dia, sapu air. Dia naknya basuh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, faghsilu biwujuhikum, basuh muka. Itu kita semua kena faham. Baik, jadi masalah sekarang ni kena renjis. Renjis tu tadi pula kena bagi rata semua, kena semua. Ada orang tanya, Ustaz, saya tak nak renjis, saya nak basuh. Tak ada masalah, cumanya syarak agama kita bagi keringanan dalam kes najis mukhaffafah.
Maknanya ringan sikit, tak nak basuh boleh. Tapi kalau kita nak basuh, terpulang. Cuma kalau tak nak basuh, boleh dalam bab ini. Itu dipanggil keringanan. Habis di situ. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan semua, wal mutawassitatu tanqasimu ila qismaini. Dan najis mutawassitah itu terbahagi kepada dua bahagi, ainiyatin wa hukmiyatin, yaitu najis ainiyah dan juga najis hukmiyah. Jadi najis mutawassitah dia ada dua jenis, najis hukmiyah, najis ainiyah dan najis hukmiyah. Nama dia ainiyah, hukmiyah, dan dia ada beza cara bersih. Baik, al-ainiyatu, najis ainiyah, allati laha launun au rihun au ta'mun. Najis ainiyah ini ialah najis yang ada warna atau bau atau rasa. Kain kita kena najis air kencing, dan dia ada salah satu daripada tiga sifat, warna, bau atau rasa. Kita tengok ada warna, ataupun ada bau, ataupun ada rasa, ataupun ada ketiga-tiga, ataupun ada dua, tak kisah. Sekurang-kurangnya satu sifat, dia panggil najis ainiyah. Ada benda tu tadi. Yang satu lagi najis hukmiyah. Najis hukmiyah ni, misal kata air kencing tu kena kat kain ni, kita tak basuh terus, kita pun duk gantung kat dalam rumah kita 2, 3, 4 bulan, baru teringat, tak basuh lagi seluar hak kena air kencing tu. Kita pun nak basuh. Kita pergi nak basuh, kita pergi tengok, tak ada dah tiga sifat. Warna pun tak ada dah, bau pun tak ada dah, rasa pun tak ada dah. Agak-agak lah rasa tu, bukan nak sambil letak kat mulut dah. Ambil letak kat mulut tuan-tuan semua, benak 40 hari agak-agak. Jadi tuan-tuan semua tak ada tiga sifat. Warna tak ada, bau tak ada, rasa tak ada. Dia panggil hukmiyah, pada hukum saja. Maka cara membersihnya berbeza. Kalau najis ainiyah yang ada tiga sifat tadi, salah satu caranya ialah fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka tak dapat tidak menghilangkan baunya, warnanya dan rasanya. Kena hilang tiga-tiga. Jadi kita pun kena basuh. Kita pun basuh. Basuh. Berapa kali wajib basuh tuan-tuan semua? Ada belajar tak belum ni? Berapa kali kita wajib basuh najis? Takat mana wajib basuh? Basuh. Berapa? Wajib basuh setakat 3 kali. Ingat basuh tu wajib sampai 3 kali. Kita basuh sentar. Tak tanggal lagi. Basuh sentar. Tak tanggal lagi. Basuh sentar. Tak tanggal lagi. Baik. Yang tak tanggal lagi tu kena tengok apa benda. Kalau tak hilang warna, dimaafkan. Kata kena darah kat baju kita. Kita pun basuh 3 kali basuh, tak hilang lagi warna darah. Basuh kali pertama sentar-sentar, jiru air tak hilang. Basuh kali 2 sentar-sentar, tak hilang. Basuh kali ketiga sentar-sentar, tak hilang. 3 kali basuh, tak hilang. Tengok ada lagi warna darah. Apa jadi? Warna dimaafkan. Ini kena hafal tu. Jadi kalau tuan-tuan mari tengok orang di masjid, dia semayang, baju dia ada warna darah, baju putih, tengok ada warna darah kat sini, kita jangan cepat tuduh. Ni apa jahil ni, baju kena darah pun semayang. Ada darah najis, orang mari ke mana jahil ni? Tapi dia tak tegur, dia cakap dalam hati seorang dia. Kalau dia tegur, tahan juga, kawan tu boleh jawab. Kalau dia kata, bang, darah ni, minta maaf lah, saya dah basuh, tak hilang, dimaafkan. Kan? Oh iya ke? Sekurang-kurang dia dapat ilmu. Tapi dia dah main seorang diri dia.
Lepas tu tuan-tuan semua, kalau kita tak puas hati cakap tu kat orang, mungkin awam tu ada ilmu yang kita tak ada. Jadi tuan-tuan jangan pelik, jangan cepat nak melatah. Kan kita husnuzon, sangka baik kat dia, agaknya dia dah basuh 3 kali. Dah basuh-basuh tak tanggal. Bila tak tanggal dimaafkan. Okey. Yang kedua, basuh 3 kali dah tadi, tak tanggalnya, hak lain tanggal semua. Yang tak tanggalnya satu, iaitu bau. Warna dah bau. Duk cium ada lagi bau. Kan? Bau lagi busuk sikit-sikit. Cium. Dah 3 kali dah basuh. Dimaafkan. Boleh buat semayang. Cuma tak boleh semayang di masjid ya. Insan orang sebelah. Tapi kalau semayang di rumah kira boleh. Jadi kalau duk berbau gitu memang dimaafkan dah. Tapi kalau masuk masjid, Allahu Akbar, orang sebelah kata bau tai kat mana pula kata dia. Hilang khusyuk. Tai kat mana pula ni. Hak kiri ke hak kanan. Tu dia bercakap dalam hati. Tak khusyuk memang sebelah. Tapi dari segi hukum dia nak semayang, sah dah semayang, dimaafkan. Yang ketiga, dah basuh 3 kali, duk tinggal lagi, duk ada lagi, yang tak tanggalnya ialah rasa hak di lidah tadi. Jadi tak wajib kita rasa, cuma agak-agak duk ada lagi rasa. Maka tuan-tuan semua macam mana? Kena basuh lagi. Basuh lagi. Sehingga mana? Sehingga orang yang berpengalaman kata, ataupun kita ikut pengalaman kita, tak boleh tanggal, tak boleh hilang dah bau ni, melainkan tak boleh hilang dah rasa ni, melainkan kena kerak dah kain. Kerak buah. Sampai tahap tu. Kenapa tak dimaafkan bab rasa? Ulama kata sebab rasa ini kalau dia ada lagi menunjukkan najis tu masih kuat lagi. Sebab bila kita basuh pakaian, hak mula-mula sekali dia akan hilang rasa. Hak setelah sekali akan hilang ialah warna. Warna. Jadi hak mula-mula sekali dia akan hilang apa? Rasa tu hilang. Kita basuh dah. Bermakna kalau rasa tu ada lagi, maknanya najis masih kuat lagi. Tak dimaafkan. Jadi dia kena sambung lagi sampai 3 ke 4 kali. Sampai tahap mana? Sampai tahap orang kata ini tak boleh dah ni, kena kerak. Itu dia punya 3 situasi. Kena ingat. Pertama, kalau tinggal warna, dimaafkan. Kalau tinggal bau, dimaafkan. Kalau tinggal rasa, tak dimaafkan. Kalau tinggal 2, warna dan bau pun sama, tidak dimaafkan. Kalau 2 tak boleh. Salah satu je, warna atau bau, tak apa. Tapi kalau dua-dua dia ada, warna pun ada, bau pun ada, ni tak maaf. Salah satu. Jadi biasanya darah lah tuan-tuan semua, darah. Darah ni sebab tu kalau kena, cepat-cepat basuh. Kalau kita biar, dia tak tanggal lah, payah nak tanggal. Sebab dia kerah. Habis ya? InsyaAllah. Itu najis ain. Kemudian yang kedua, najis hukmiyah. Najis hukmiyah ni dia kata allati la launa laha wala riha wala ta'ma. Najis yang tidak ada warna, tidak ada bau dan juga tidak ada rasa. Yakfi jaryul ma'i 'alaiha, memadai mengalir air ke atasnya. Macam mana mengalir air? Ni kain kena najis, hak tadi tak ada warna, bau dan rasa, kita ambil air sekali lalu jirus, dah sah dah bersih dah. Itu memadai lalu air sekali. Jadi mana-mana najis yang jenis tidak ada warna, bau dan rasa dipanggil najis hukmiyah. Lalu air sekali ya. Contoh tuan-tuan semua ni, mimbar tuan-tuan semua ni, tuan-tuan cat baru. Masa tuan-tuan buka tun cat tadi, datang kambing kencing dalam tu. Kambing kencing. Tuan-tuan tak perasan. Tuan-tuan pun pergi ambil duk kacau, sapu. Duk tengah-tengah sapu, datanglah orang. Dia kata, "Hei, tak ada kambing kencing dalam tuncak tu. Apa kau guna yang ni? Aku dia ingat kau nak buang dah. Lah, dah habis dah aku sapu cat kat mimbar ni."
lagu mana tuan-tuan? Susah dah. Mimbar pula tempat khatib khutbah. Khutbah ni tuan-tuan semua dia kena suci. Dia macam semayang, dia tak boleh pegang najis. Kalau pegang najis tak sah. Macam mana? Macam mana nak buat agak-agak lah? Nak kena kikih cat lain ke? Ataupun sapu cat lain ke macam mana? Jadi kata ulama, cara dia najis hukmiyah. Dia najis tapi warna tak ada. Warna najis tu tak ada. Ada warna cat lah. Warna najis tak ada. Warna tak ada. Bau najis pun tidak ada. Rasa najis pun tak ada. Najis hukmiyah. Ambil air jiru sekali, selesai, bersihlah semua. Lalu air sekali saja. Ambil air jiru lagi. Kena buka lah. Aku kapek-kapek. Kau tak ada sikit. Yang besin kat bawah ke apa. Sekali lalu. Cukup lah. Ataupun tak nak basuh semua pun, basuh tempat tu khatib pegang. Tuan-tuan kena ingat khatib masa khutbah dia macam semayang, mesti bersih daripada najis. Sebab tu tuan-tuan semua, khatib dia tak boleh pegang najis masa khutbah. Kalau tidak khutbahnya tak sah. Ada satu tempat kepala tongkat atas tu dia buat daripada gading gajah. Gading gajah. Gading gajah ni tuan-tuan semua dia najis. Sebab gajah bila dia mati jadi bangkai. Sekor gajah tadi najis. Kita ambil letak ke atas kepala tu tadi. Khatib pun pegang masa khutbah. Maknanya masa khutbah dia pegang najis. Khutbahnya tidak sah. Sebab khutbah ni sama macam semayang. Kena ada wudu, kena tutup aurat, kena suci daripada najis, sama. Sebab tu khatib kalau tengah khutbah dia batal wudu, dia kena berhenti. Tak boleh dia terus. Ada juga cerita tuan-tuan semua. Khatib tengah khutbah, dia batal semayang. Dia khutbah je tuan-tuan semua. Habis dia khutbah, dia turun, dia suruh Tok Bilal tunggu sekejap, saya batal semayang. Dia bukan ambil semayang. Dia pun sama semayang. Terpinga-pinga. Jadi jemaah yang ada di situ, dia tanya saya, boleh ke lagu tu Ustaz? Kalau batal masa duduk atas, kalau macam tu, takkan masa dia turun tu terkentut. Tapi boleh jadi juga. Tapi kena tanya dia lah. Tapi kalau macam tu ceritanya, berkemungkinan besar dia terkentut tu masa tengah khutbah. Tapi tak tahulah, mungkin dah habis khutbah. Wala zikrullahi akbar. Dia tahan daripada tadi lagi. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sab dia lepas ketuk dia. Boleh jadi juga. Tapi kalau dia terkentut, terbuang angin masa tengah khutbah tak sah. Sebab tu tuan-tuan semua, nak khutbah ni dia bukan saja ambil tag pergi naik baca khutbah saja, dia banyak cerita lagi. Dia banyak cerita lagi. Itu satu cerita. Lepas tu pergi ambil air semayang. Ambil air semayang pula lama. Bila lama tuan-tuan semua, dia putus mualat. Putus mualat berturut-turut. Jadi bila putus mualat, maka khutbah tadi batal, tak sah. Kalau kata dia terkentut tadi ketika turun tangga lah, tak apalah, okey sah. Tapi dia ambil semayang. Tapi bila ambil semayang lama, dia putus mualat berturut-turut, selang lama. Sebab tu tuan-tuan semua, dari segi sunnahnya, bila ini kena bagi tahu kat Tok Bilal. Mana-mana masjid ke apa bagi tahu. Ada Tok Bilal, dia tunggu khatib turun duduk kat tempat ni baru dia qamat. Allahu akbar. Sebenarnya tak betul macam tu. Dia Tok Khatib habis je khutbah, wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dia pun terus qamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Tok Khatib sambil turun. Elok khatib sampai ke tempat ni, qamat tamat. Itu cara dia yang disebut dalam kitab. Maka bila qamat tamat, tu imam pun cakap, luruskan saf, betulkan saf, rapat-rapat saf. Allahu akbar. Sebab apa tuan-tuan semua? Tahqiqul mualat. Suruh sebaya mualat. Kalau selang lama tu, jarak lama tu boleh masuk, tuan-tuan semua boleh masuk apa? Boleh masuk 2 rakaat di situ, maka putus mualat. Putus
alam. Boleh? InsyaAllah. Najis hukmiyah macam tu. Perbincangan dia. Panjang sampai ke mimbar. Kemudian tuan-tuan semua, satu lagi, bab najis ni. Kalau najis ni, kita nak basuh najis, syarat membasuh najis, najis ni tuan-tuan semua, dia kena air tu datang ke atas najis. Dia tak boleh najis masuk dalam air. Macam mana air datang ke atas najis? Katalah kain ni tadi kena najis. Kain ni kena najis. Jadi kita pun dah bersih tadi. Air ni tadi kena datang ke atas najis. Dia tak boleh air ni tuan-tuan semua, air ni air pula, najis ni masuk dalam air. Tak boleh. Jadi tak sah bersih najis macam tu. Banyak berlaku di rumah kita, anak-anak kita, anak-anak dara kita kadang-kadang dia basuh najis. Macam mana dia basuh najis? Dia basuh darah. Darah yang ada kat daging tu kan, dia potong daging, dia bawa masuk dalam besin yang dah ada air. Besin tu ada air. Dia pun masuk dalam tu, dia pun kacau, dia pun cedok dengan tapis atas, bawa masuk dalam bekas yang ada kunyit dan garam. Dia pun gaul, lepas tu perak, lepas tu dia pun goreng. Maka darah yang ada kat daging tu tadi melekat kat daging. Bila dia masuk dalam air tadi, jadi daging tu tadi dia panggil daging mutanajis. Kita pun makan benda mutanajis, tak suci. Jadi syarat dia kena air lalu daripada atas turun ke bawah. Jadi cara orang tua kita buat tu betul dah. Cuma tuan-tuan semua, kadang-kadang orang tua kita ni dia nak cakap tu tak reti. Dia kata tak boleh lah kutu tu. Kan? Tak elok. Begitu je dia kata. Dia tak reti nak kata tak bersih ke apa tak. Jadi orang tua-tua dia guna tapis santang. Dia bawa masuk daging dalam tu, dia jiru, dia kacau-kacau dalam tu, baru dia masuk. Itu betul tu. Air daripada atas turun ke bawah. Kalau masukkan najis tadi dalam air, dia tak boleh, tak disuci. Itu kena ingat. Jadi soalannya mesin basuh. Kita basuh baju guna mesin basuh. Boleh tak basuh baju guna mesin basuh? Suci ke tak suci? Kena tengoklah mesin basuh ni air masuk dulu ke ataupun kain masuk dulu. Kain masuk dulu dah tuan-tuan semua. Kain ada najis tu masuk dulu dalam mesin basuh. Lepas tu baru kita tutup, tekan, air masuk dalam tu. Maknanya air tu datang ke atas baju yang kena najis. Bukannya air dah ada dalam mesin basuh, kita buat masuk. Betul tak? Ke ada tuan-tuan masuk air dulu, baru bawa masuk baju dulu? Tak kan? Kita bawa masuk baju dulu, baru tekan, baru masuk. Kalau automatik lah. Kalau manual tak tahulah. Atas tuan-tuan semualah. Tapi saya rasa pun tak ada. Yang jenis bawa masuk air dulu, takut, bawa masuk air baju dah. Jadi air datang kat baju yang bernajis. Kemudian dia pun pusing. Basuhan air pertama tadi dia ada sabun. Jadi air yang pertama tadi tak boleh nak buat bersuci. Tak panggil suci lagi kain tu. Pasal syarat bersuci pakai air mutlak, bukan pakai sabun, klorok dah apa. Itu bersuci pada kita, pada adat, bukan pada syarak. Syarak kata suci pakai air mutlak. Tak pakai air mutlak tak suci. Jadi kita pun pusing pertama dia air sabun. Air sabun air mutaghayyir, bukan air mutlak. Kita pun dia mesin basuh pun buang, dia pun buang. Dia pun bawa masuk air kedua. Dia pun pusing. Air kedua pun ada buih-buih lagi biasanya. Pasal sabun kuat lah. Dia pun buang. Lepas tu dia masuk pula air ketiga. Dia pun setengah mesin basuh automatik, setengah dia bawa masuk, dia keluar terus. Dia masuk keluar. Ada macam tu. Kalau tak ada pun tak apalah. Kalau ada pun lagi bagus. Dia masuk keluar tu macam tapis santan. Masuk daging tadi dia masuk mengalir tu ke bawah. Setengah-setengah yang auto macam tu. Tapi ada juga yang tak. Dia bawa masuk, dia pusing.
dia keluar. Air ketiga tadi dia bawa keluar, pusing-pusing sekejap dia keluar. Jadi kata ulama pun tak ada masalah. Air ketiga tu air mutlak, air putih macam ni. Dia pun pusing-pusing, dia bawa keluar. Dia masuk kata najis, dia bawa keluar. Air hak ketiga tu lah bersih najis ni. Sebab tu air mutlak. Jadi kita pun bawa keluar, jemur, pakai buat semayang. Tak ada apa-apa masalah. Dia ada orang duk kata mesin basuh tak suci lah, apalah. Tak tahu daripada mana dapat. Senang je tuan-tuan semua. Apa tak sucinya? Kalau tak suci, siapa basuh dengan tangan hari ni tuan-tuan semua? Tak ada, jarang orang basuh tangan. Tak mau kita di bandar ni, tak mau nak rajin mana. Tak basuh di rumah, basuh kat dobi, self-service. Kan? Air masuk juga. Walaupun dia bulat tuan-tuan semua, dia bulat gitu kan. Dia masuk ke bawah. Tapi masuk ke bawah, dia kira apa benda tu? Dia kira air tu datang kat najis. Walaupun daripada bawah. Tak kisah, bawah pun tak apa. Tak semestinya pada atas saja. Tapi maknanya air tu datang ke tempat najis tu. Bukan kata najis tu masuk ke dalam air. Air tu. Jadi boleh dah, tak ada masalah. Boleh pakai buat bagi semayang, jangan was-was tu dah. Jadi ada orang kata tak boleh. Saya pun tak tahu apa pasal dia kata tak boleh. Jadi jangan kita susah. Kita kalau boleh ada benda senang, kita carilah hak senang. Pendapat-pendapat hak senang tu kita sampaikan kepada orang ramai. Susah tuan-tuan semua. Nak basuh tangan hari ni. Duduk di bandar, rumah bilik air pula kecil tuan-tuan semua. Bukan macam bilik air kat kampung. Bilik air kat kampung macam bilik kita kat sini. Dia punya luas tu. Kan? Rumah kampung bilik air dia luas. Macam bilik kita di sini dia punya keluasan. Kita sini sempit-sempit je lah. Adalah orang-orang kaya tu bilik air luas tu. Selesai. Kalau menua pun sama, buat macam tu tuan-tuan semua, basuh 3 kali. Hak kali ketiga tu jiruh air biar dia keluar, buka dia punya sink dia tu. Biar dia masuk keluar. Lepas tu pusing. Kali terakhir pun tak apa. Masuk keluar tu. Itu tak ada khilaf ulama. Kan? Kita buka tu jiruh air ketiga tu, jiruh air masuk keluar. Okey. Suci. Boleh buat semayang insya-Allah. Habislah tuan-tuan semua bab najis. InsyaAllah kuliah akan datang kita akan sambung bab haid pula. Ini bab masalah orang perempuan. InsyaAllah. Wallahu alam. Dah masuk isyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.